Jadi dia kata sebarang perintah arahan urusan yang bersabit dengan penguasa dalam hal ehwal muamalah, sebenarnya bukan hal ehwal muamalah saja, dalam banyak hal wajib diikuti. As long as yang dia perintahkan itu tidak menyalahi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tapi sebab kita belajar muamalah, saya sebut muamalah. Ini berasaskan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. Setiap perintah dan larangan dalam Islam ada sandarannya, ada rujukannya, hatta setiap hukum yang dikeluarkan, especially dalam hal-hal yang melibatkan perkara besar seumpama ini, confirm ada rujukan dan dalilnya. Itulah ayat surah An-Nisa, ayat yang kelima, surah An-Nisa ayat yang ke-59. Mungkin saya tak pernah baca lagi ayat ni. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ni bukan hanya bersabit dengan muamalah, tapi bersabit dengan segala hal ehwal berkaitan dengan kehidupan kita. Dan termasuk dalam hal ehwal keagamaan dan juga muamalah juga termasuk, ya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, atii'ullah, taala kamu kepada Allah. Ini ayat yang penting, ya, dan dia disebut dalam banyak hal. Dalam ibadah kita baca ayat ni, dalam muamalah of course kita baca ayat ni, dan juga dalam hal-hal yang lain. Dia ayat yang penting, dan sebagai seorang penuntut ilmu, ayat ni kita mesti ingat. Tuan-tuan boleh buka Quran, tengok pentafsirannya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu atii'ullah, taala kamu kepada Allah. Kan? Taat kepada Allah nombor satu. Wa atii'ur rasul, dan taatlah kamu kepada Rasul. Siapa Rasul? Rasul ni banyak, tapi yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan juga ulil amri minkum, penguasa-penguasa di kalangan kamu. Al-umara, ketua-ketua kita, daripada peringkat atas sampai peringkat bawah. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kamu bercanggah, bertelagah, bergaduh dalam sesuatu perkara, maka kembalilah kepada Allah Ta'ala dan Rasul. Jadi Allah Ta'ala suruh taat kepada tiga perkara. Pertama, taat pada Allah, of course. Yang kedua, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga of course. Dua ni dipanggil ketaatan yang mutlak. Wa ulil amri minkum, dan juga kita kena taat kepada penguasa kita, tapi bukan ketaatan yang mutlak. Kita taat hanya dalam hal-hal yang tinggal melanggar batas-batas syarak, kita taat. Adapun kalau perintah yang melanggar batas-batas syarak, kita tidak taat. Walaupun Allah Ta'ala sebut ketiga-tiganya in the same verse, walaupun Allah Ta'ala sebut sekali, tapi tidak sama. Kerana dalam hal awal kehidupan kita, ketaatan pada Allah dan Rasul adalah yang mutlak, yang absolut. Adapun kepada selain Allah Ta'ala dan selain Rasulullah SAW, ketaatan itu hanya bersifat yang tidak mutlak. Selagi mana dia tidak bercanggah syarak, kita taat. Tapi kalau dia yang tidak bercanggah dengan syarak, kita taat. Tapi yang bercanggah, kita tidak boleh taat. Dan dia ditegahkan oleh ulama kita ramai lah, yang antara yang menulis dalam siasah syariah. Hatta Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam buku masyhurnya Al-Faslu Bainal Mihal wan Nihal, pun ada menyebut, dia kata al-imamul wajibut ta'ah maqadana bi kitabillah wa sunnati rasulillah, fa in zagha fi syai'in minhuma muni'a min zalik wa uqima alaihi al-had wal haqq fa illa yu'man azahu illa bi khal'ihi khuli'a ghairuhu khuli'a wa wuliya ghairuhu. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, dia ulama besar ahli sunnah, dalam fiqh baik, dalam selain fiqh baik. Mungkin sebahagian kita tidak pernah mendengar namanya, tapi bagi orang yang belajar secara meluas, pasti akan kenal dengan beliau. Kata beliau dalam bukunya Al-Faslu Bainal Mihal wan Nihal, dia kata al-imam al-wajibut ta'ah, penguasa yang wajib kita taat, maqadana bi kitabillah wa sunnati rasulih, ialah penguasa yang menyuruh kita apa-apa yang tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah Nabi SAW. Fa iza fi syai'in minhuma, jika dia melencong daripada kedua-duanya,
apa yang kita perlu buat. Muni'a adalah dia dihalang. Mana kena perbetulkan dia. Kena tegur dia, macam itulah lebih kurang. Walaupun ada prosesnya, tapi kita tak boleh ikut. Itulah poin beliau. Jangan ikut nonong saja. Yang tak betul tak boleh ikut, yang betul kita ikut. Dan sesiapa sahaja kita berpendirian sedemikian. Walaupun dia ketua kita, kalau yang betul kita ikut, tak betul kita tak ikut. Jangan kita ikut je semua benda. Betul ke tak betul ke ikut belaka. Pasal dia ketua kita kan, tak boleh. Ataupun jangan kita tak ikut aja. Kaki lawan tak boleh juga. Kan? Ikut dalam hal-hal yang baik. Dia kata jika dia melencong daripada kedua-duanya, maka hendaklah dia ditegah daripada perkara itu, dan didirikan kebenaran ke atasnya. Mana kena sampaikan dia perkara yang benar. Dan jika kita tidak aman kesakitan daripadanya, manakala dia menzalimi kita atas umpamanya, khuli'a wa wuliya ghairuhu, adalah dia di khulu'. Khulu' ni inilah diturunkan daripada kekuasaannya, dah halalah melantik orang lain yang lebih layak dan lebih bagus berbanding diri. Itu kata Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Menunjuk kepada apa? Ketaatan kepada penguasa bukanlah ketaatan yang mutlak. Itu yang saya nak sebut di situ. Jadi kata Allah, taat pada Allah, taat pada Rasul, dan juga taat pada penguasa dalam hal yang tidak bercanggah dengan syarak lah, Quran dan hadis sunnah Nabi SAW. Sementara ada banyaklah hadis-hadis Nabi. Hatta Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Salihin, memang dia ada bab tentang penguasa. Saya tak ingat nama bab itu, tapi ada bab penguasa. Dia bawa mari hadis-hadis tentang tanggungjawab pemimpin, penguasa kepada pemimpin. Kena taat, kena doakan kebaikan kepadanya, dan ada beberapa yang lain. Dan dia juga menyebut akan tanggungjawab hadis Nabi SAW yang bersabit dengan tanggungjawab penguasa kepada rakyatnya. Kita ni dua hal, two ways. Kita ada tanggungjawab kita, dia pun ada tanggungjawab dia. Kita buat tanggungjawab kita, dia buat tanggungjawab dia. Dan perkara ni sebenarnya kita bincang secara spesifik dalam siasah syariah. Saya semua sentuh supaya kita ada basic idea. Baik.